Al-utama api Allah yang dinyalakan, ia naik menjulang ke hati. Sesungguhnya api neraka itu ditutup rapat atas mereka, sedang mereka diikat pada tiang yang panjang. Ini balasan yang disebut dalam ayat 7, 8, 9. Orang yang melakukan dosa al-mumadah, yaitu dosa orang yang mengumpat, orang yang bina, mencaci seseorang, mengaibkan seseorang. Balasannya sangat pedih. Disifatkan tentang neraka utama. Neraka ni kita diajar supaya kita berlindung, sentiasa berdoa, dijauhkan daripada azab Allah Ta'ala. Selain daripada kita menjauhi keibangan ataupun sifat-sifat yang buruk, termasuk adalah ayat yang kita baca, sifat al-mazah, sifat suka mengaibkan orang, sama ada dengan mengumpat ataupun kita menjatuhkan roh seseorang, kita buka aib seseorang di hadapan orang ramai. Kita juga sentiasa berdoa kepada Allah Ta'ala supaya dijauhkan daripada azab Allah. Yang pertama disebut tentang neraka ini disebut narullah. Allah Ta'ala sebut bahawa api neraka ini disandarkan dengan kalimat Allah, menunjukkan bahawa api ini adalah merupakan hamba Allah. Api neraka ini adalah merupakan hamba Allah. Ia akan mendengar perintah daripada Allah Ta'ala. Api-api ini adalah hamba Allah. Api neraka ini hanya mendengar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah Ta'ala perintah suruh bakar orang yang bersifat suka mencaci orang, suka mengaibkan orang, mengumpat orang ni, Allah Ta'ala janjikan kepada mereka ini. Api ini dia tak dengar perintah orang, mereka perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak api yang besar, yang sifat menyala, sifat membakar ni, dengar mereka. Takut kepada Allah. Alam ciptaan Allah. Kita baca surah Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Rabbil Alamin, Rabb, Tuhan, Khalik, pencipta. Yang menjadi alam ada Tuhan dia, ada tukar yang menjadi alam Allah. Jadi semua makhluk ini ciptaan Allah, termasuklah neraka, api neraka, narullah. Allah Ta'ala sandarkan kalimah nar, api kepada Allah, menunjukkan api itu adalah menurut perintah Allah Ta'ala. Itu perintah Allah. Jadi api neraka ini Allah Ta'ala perintah dari akhirat, khususnya neraka utama ini, perintah bakar siapa dia, mu'azab siapa dia, orang yang bersifat bermazhab, suka mencaci orang. Bapa yang dia suka sangat mencaci orang, kerana sombong, kerana sombong. Antaranya disebut
Kalau ada Nabi sallallahu alaihi wasallam, syirar ibadullah ta'ala al-masyaruna bin namimah, al-mufsiduna bainal ahibbah, al-baruna al-barra, al-aib. Antara makhluk Allah yang hina, makhluk Allah yang paling hina ialah yang tamunya disebut al-masyarun bin namimah. Orang yang berperangai yaitu membuat fitnah, namam. Orang suka buat fitnah ni ialah dia suka mempelakon orang. Dia fitnah hari ni, akhirnya dua ni jadi balak kerana fitnah. Dia jalan dia binami mana pelakon orang, menaburkan fitnah, menyebabkan pelakunya kerosakan hubungan. Yang keduanya al-mufsiduna, orang yang merosakkan di antara orang yang baik. Al-mufsiduna bainal ahibbah. Ini syirar makhluk Allah yang jahat yang bina. Perangai namimah, suka pelakon, suka memfitnah orang. Yang keduanya suka memburuk-burukkan orang yang baik. Tak boleh tengok orang baik, tak boleh tengok orang adil. Satu penyakit, tak suka kepada orang adil, tak suka kepada orang adil. Kita hati seseorang, kita tak tahu. Dan kalau kita tak boleh nak hukum, contohnya orang yang buat jahat, kita tak hukum dia, perbuatan dia dosa lah. Tapi nak menghukum dia ni ahli neraka, bukan kuasa kita, Tuhan Allah. Tuhan Allah nak hukum seorang menjadi ahli syurga, ahli neraka ni, bukan kuasa manusia. Tapi kita melihat pada zahir perangai seseorang dalam mengatakan dia seorang yang saleh, sama ada dia seorang yang baik ataupun dia ni seorang yang asli, seorang yang derhaka kepada Allah. Kita melihat berdasarkan amalan-amalan yang zahir. Tengok pada amalan yang zahir. Kalau seseorang yang melakukan amal saleh, maka kita bersaksikan bahawa dia adalah orang yang baik. Dia adalah orang yang baik. Kerana maka kita ni tengok dia banyak buat amal-amal yang baik, maka kita kata dia orang yang baik. Buat apa dia orang yang baik? Dah dia buat amal-amal baik, kita kata dia baik lah. Kenapa kita nak cokek dalam hati dia tu? Kenapa kita tak tahu? Kenapa kita nak kata belum tentu lagi dia baik, sebab hati dia tu macam mana? Tak tahu lagi. Tak betul itu. Itu urusan dia dengan Allah. Hati dia tu, niat dia tu, itu urusan dia dengan Allah. Kita menghukum sesuatu yang baik atau tak baik kerana perbuatan zahir yang kita nampak. Kalau dia buat benda yang soleh, benda yang baik, maka kita kata dia yang baik. Kalau dia yang banyak buat dosa, maka kita kata dia yang jahat. Berdasarkan zahir amalan dia. Kalau kita tak boleh nak cokek hati orang yang buat jahat, sama juga orang yang buat baik, kita tak tahu juga. Patut. Kalau dia baik, kita kata dia baik. Kalau dia jauh, maka kita kata dia jauh. Tapi dia kerana kita tak suka kepada dia, tengok zahir amal soleh dia ni jauh dah. Tapi kerana kita tak suka kepada dia, belum tentu lagi masuk surga dia. Apa? Hati dia tak tahu lagi ikhlas. Kenapa kita ambil urusan Allah? Dia tak sepatutnya kita nak nilai. Kok ikhlas tu dia dengan Allah. Kita tak tahu. Kalau dia ikhlas, lagu mana? Kita kata dia tak ikhlas. Kita tengok zahir. Jadi antara sifat yang buruk ialah al-mufsiduna bainal ahibbah, orang yang memburuk-burukkan orang yang baik. Tengok orang baik, kita tak baik. Orang rajin dia pergi
sebenarnya kalau mereka kalau dia kata, kau gitu dia kata, ambo ini nak sebagai putih itu, nak sebagai nak menyebabkan apa gitu dia kata ada itu kata hanya jam meski kalau dia kata begitu, ini dia tak kata apa pun. Tapi kalau dia mesti rumah kita tahu ya, kalau belakang ya, kita kata baik. Kenapa kita nak kata tak ikhlas dia tu? Kita tahu macam mana dia ikhlas tak ikhlas. Mudah kita nak mengubah benda kita tak tahu, jadi kita kata tak ikhlas. Kalau dia ikhlas, mana kita tahu? Tidak ikhlas pun kita tak tahu. Akhirat esok baru tahu ikhlas tidak ikhlas seseorang. Baru disaksikan oleh orang ramai. Baru kita dapat tahu akhirat esok, rupanya diri itu tak ikhlas. Dan kita tahu betul. Tapi kita ni sesama manusia yang tak tahu hati seseorang. Mereka kalau dia beritahu, baru kita tahu. Tujuan dia. Kemudiannya termasuklah juga orang yang al-baghun, iaitu orang yang mencari kesalahan atau aib. Orang yang suka mencari kesalahan orang yang belum tentu lagi benda ni salah atau tak salah. Dia suka mengaitkan kan. Memang pasti lah ni. Berita ni kalau dia pun tak cerak juga. Kalau ambil mana? Kalau ambil marah juga. Daya saya ada. Penyakit belakang. Cuba kita tengok dan semua benda yang buruk pun disebarkan. Benda baik sebarlah, tak apalah. Benda yang sebarlah. Tapi kalau benda yang buruk, tambah-tambah pula berkaitan dengan seseorang, mengaibkan seseorang. Jadi kalau kita ni tak sabit dengan kita pun awal-awal juga atal penyakit juga mengaibkan, suka mengaibkan. Kenapa ya? Cuba kita kembalikan aib itu kalau jatuh kepada kita. Ada kita sebar kepada orang? Ada. Kita percaya siapa yang kita sebar. Kita rasawan. Kalau kita tahu, kita pun tidak sebar aib kita kepada orang. Habis, ya kita suka sebar aib orang ni. Kenapa? Sebab tak berlaku kepada kita, tak apa. Berlaku kepada kita, manusia betul juga. Manusia suka orang pernah aib juga. Jadi disebut tiga golongan ni antara orang yang merupakan makhluk yang jahat, yang hina di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi disebut balasannya ialah neraka utama, narullah. Api yang tidak sama dengan api-api yang lain. Api yang lain masalah api ada dunia. Api ada dunia azab dah sebenarnya. Azab api lagi kok azab dah. Hang betul dah sebabnya. Api ada lagi kok hang hati kalau bakar. Mari nak gabung punya api besar, api neraka. Tapi lebih tahu ialah neraka Allah ni di hari akhirat ni lebih dahsyat lagi. Semua orang akan bila melihat neraka takut sebenarnya. Takut azab Allah. Kerana dia sangat dahsyat. Tapi pun nak suruh kita rasa Islam ni, kita benar Nabi kata takutlah akan azab Allah ni. Sekalipun dengan melakukan amal sedekah, buat satu biji tamar sekalipun, nak melindungkan diri daripada azab Allah. Maksudnya nak supaya Allah Ta'ala jauhkan azab Allah ni. Sama ada kita menjauhkan amal-amal dosa, menjauhkan maksiat, termasuk juga kena banyak melakukan amal-amal soleh. Karena ayat yang sebelum yang kita baca bahawa amalan kita sesok ditimbang, kena timbang sesok. Yaumul mizan, pasti amalan kita ni kena timbang. Bila kena timbang, mesti nak amal soleh, amal baik. Dan boleh jadi
ada amal yang buruk, ada pahala, ada dosa. Itu dia kena terima jasa. Jadi nak menjauh daripada azab Allah, yaitu menjauhi perkara dosa dan melakukan amal soleh. Kenapa amal soleh? Kenapa amal soleh? Ini kita buat dari cara berhati memperhatikan. Pendek juga itu. Kalau buat banyak kalau saya tak terima, buat apa dia? Urusan Allah terima tak terima lagi. Itu mudah sangat kata kalau buat tak terima, baik usah buat. Tetapi bagaimana kita terima? Sedangkan Allah Taala ini Maha Pemurah. Allah Taala Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Pemurah, Maha Penyayang. Sayangnya Allah Taala kepada hamba-hamba-Nya. Allah Taala sayang kepada hamba-Nya. Allah Taala yang cipta manusia. Coba kita tengok waktu Allah Taala mencipta manusia. Allah Taala beritahu kepada mereka, ini jami'un fil ardi. Allah Taala mempertahankan dia nak jadi manusia ni. Sudah mereka kata nak jadi makhluk yang akan menumpah darah. Maksudnya mereka menggambarkan manusia ni boleh jadi manusia yang akan menumpah darah. Mungkin gambarannya berdasarkan mungkin jin sebelum perangan. Tapi Allah Taala mempertahankan. Aku tahu lah, kamu tak tahu. Jadi Allah Taala sayang kepada manusia, nak menyelamatkan manusia daripada azab Allah. Dia yang cipta manusia, dia suruh manusia jadi baik. Tapi manusia ni pilih juga nak jadi jahat, pilih juga mengikut syaitan, ikut iblis. Walau begitu Allah Taala kurniakan lagi supaya bertaubat. Suruh bertaubat itu tak suruh masuk dalamnya keluar. Walaupun asal ada lagi peluang untuk diselamatkan. Gak dia bertaubat kepada Allah Taala. Bertaubat kepada Allah Taala. Tapi hari itu taubat ini kalau kau tak terima oleh taubat kau, mana kau bersoal. Juga nawa amal soleh pun dia kata Tuhan, tapi nak taubat pun dia kata Tuhan, tapi mau taubatnya. Macam mana dia panggil macam? Seolah-olah dia mengambil urusan Allah. Kita buatnya cuma betul lah. Betul niat kita tu dan betul dari kaedah syarat syariat. Waktu kita diperintah belajar rekod, kita belajar nak betul zahir, amalan zahir, rukun dia, syarat-syarat dia. Waktu diperintah juga supaya betul hati, membersihkan hati supaya amalan kita ni betul-betul buat kerana Allah Taala. Waktu kita suruh Tuhan lah. Tawakal kita kepada Allah. Dengan harapan besar ni Allah Taala terima amalan. Itu kepada Allah lah. Buat tak sepenuh-sepenuh dan pada zahirnya, pada hukum fiqh ni. Dan kita buat apa kerana Allah lah. Tengok tu itu urusan Allah. Kita serah kepada Allah Taala. Kita serah kepada Allah Taala. Jadi untuk menyelamatkan daripada azab Allah ialah menjauhkan daripada kalau dosa termasuklah perbuatan mencaci ataupun mencela, mengaibkan seseorang, memfitnah, mengumpat seseorang ini, akan diazabkan dalam neraka utama yang disifatkan neraka Allah yang sangat dahsyat, yang tidak sama dengan api-api yang lain. Dan disebut api neraka yang menjulang-julang sampai ke hati dan menutupinya dengan kepanasan yang amat dahsyat serta membakar dalam keadaan mereka hidup. Bayangkan bakar keadaan hidup ni, kita hidup ni. Bakar keadaan hidup. Bayangkan kalau kita orang pula betul hidup kita dalam keadaan hidup. Kalau dia hidup tu tak rasa lah, kata sakit. Katakan tangan ni sakit, kita cocok, cuci pun nak berapa, nak khobek berapa pun tak sakit. Tapi kalau cuci hidup dengan tak hidup tak berapa ni sakit.
sakit. Itu bagus sikit, bagus sikit. Bayangkan manusia diazab oleh Allah Ta'ala, dibakar dalam keadaan hidup-hidup supaya mampu rasa diazab. Dan kalau kita baca ayat lain, Allah Ta'ala gantikan dengan kulit yang baru sama Allah. Kulit baru sama Allah. Hang betul hitam kan, digantikan dengan kulit yang baru. Kenapa digantikan dengan kulit yang baru? Karena nak suruh merasa azab. Sebab sakit-sakit ni kulit. Nah, sebab tu kalau orang yang kena bedak semua, kena pukul semua, kulit dia jadi masuk. Kulit dia ni jadi masuk perang. Oh, patut tak elak dah. Apa kulit dia terang oleh tadi. Kulit dia ni berperang. Tak sakit lah. Pijak duri pun tak ada rasa apa-apa. Wah. Tapi kulit ada neraka ni baru sama. Digantikan yang baru sama. Supaya apa? Supaya Allah Ta'ala nak merasai ahli neraka ni biar rasa azab sama-sama. Tak ada masa rehat. Tak ada masa rehat daripada azab Allah Ta'ala. Dahsyatnya neraka Allah ni. Tapi tak takut ni. Anda tak takut, ialah orang yang melakukan dosa tidak bertaubat kepada Allah Ta'ala. Atau tanda orang tak takut. Tanda orang tak takut, dia buat dosa dan dia tidak bertaubat kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala suruh taubat. Dia tak taubat. Kenapa tak taubat? Apa tidak bertaubat? Orang yang mati dalam keadaan dosa tidak bertaubat kepada Allah Ta'ala. Tuhan janji mengazab Allah. Dan tak taubat juga, berani lah orang itu. Bila buat dosa, tidak bertaubat kepada Allah Ta'ala. Jadi disebut sifat neraka ni allati taqal 'ala afidah, api yang membakar mereka dalam keadaan dahsyat, dalam keadaan mereka masih hidup. Manakala hati adalah bahagian anggota badan yang paling sensitif, dan ia disebut secara khusus memadakan hati adalah tempat bagi akidah yang menyeleweng, niat yang buruk, akhlak yang keji seperti takabur, tidak menghormati orang lain, dan amalan-amalan yang buruk. Allah Ta'ala sebut akidah, hati. Kenapa? Karena apa-apa punca berlakunya sebagai kejahatan yang bermula daripada hati. Tak ada orang yang jahat begitu, tak. Bermula dari mana-mana. Jadi sebab itulah bakaran ini sehingga Allah Ta'ala sebut afidah hati. Siapa hati. Karena inilah punca manusia dia menjadi sombong, suka buat benda buruknya, buat dosanya. Kan hati. Jadi bila cara ke hati ini, memang dia raja bagi sekalian anggota. Sebagaimana Nabi kata, "Iza salahan jasad kullu wa iza fasadan jasad kullu ala wa qalb." Kata Nabi kata, apabila baiknya hati, berdalam baik, maka baiklah sekalian anggota yang jauh hati orang. Kalau hati kita jauh, orang yang mengeluarkan kita ni jauh hati, dia ketemu. Tapi kalau hati kita ni jahat, banyak melakukan benda yang keji, benda yang buruk, maka sekalian anggota orang lain orang kaya dia jahat. Ada orang yang qalb, ni hati kita. Ni perjalanan hati orang kita ni, dia boleh menguasai sekalian anggota yang lain. Kenapa ya kita rasa nak bangun awal? Kenapa kita nak mari ke masjid? Kenapa kita nak mari sembahyang di rumah? Hati kita ni memandang begitu tak ada niat. Kau tak ada niat nak mari. Mana? Tak ada. Jadi berbahasa mari. Tak ada. Semanda lagi. Sebelum itu mana? Hati kata, esok hari Jumaat, esok hari Minggu, esok. Barulah mata pun tidak awas sikit, walaupun mengatur ke bangun awas sikit. Sebab apa? Hati yang arwah dah, nanti sedih pagi ni, nanti sedih. Tapi kalau
berzikir, tangan dan sebagainya, subah baik, dia sebagai raja, kolbu, raja kita, dalam anggota kita. Sebab itu disebut dalam ayat ini salah satunya bapa yang api ini membakar, mengazab saya sampai ke apa ini, karena hati punca manusia ini menyebabkan jadi sesak. Hati karak, oh tak dengar. Contohnya bila seseorang terjebak dengan darah sesak, nak betul balik payah, nak betul. Hati dia semakan dia, mari nak satu kata sekalipun, orang salah kalau dia, padahal dia sesak, tak percaya dah. Mari nak satu pun, tak dengar apa dah. Mereka kalau jaga sangat, Allah Taala bagi hidayah dia, bagi kesedaran dia, sedar juga, tapi apa itu? Dia termakan dengan jalan sesak ni, apa itu? Dia hati dia termakan oleh. Kemudian disebut dalam ayat ini, neraka itu akan menutupi mereka. Semua pintu neraka akan ditutup apa? Dan dia tidak mempunyai pintu, tidak mempunyai jendela. Lantaran itu mereka tidak dapat keluar daripadanya. Tak boleh keluar. Sebagaimana disebut dalam surah Al-Balad, atas mereka api yang ditutup rapat. Setiap kali bila mereka nak keluar daripada neraka itu lantaran azab, lalu dikembalikan mereka kepadanya. Disebut dalam surah Al-Balad, kemudiannya surah Hajj, walaupun ada neraka ni, dia nak keluar daripada neraka, minta nak keluar, azab. Tapi tadi Allah Taala dah sebut dengan jelas, ditutup apa-apa, tak ada celah nak apa nak lagi ke tak ada. Kalau penjara ni ada kita dengar juga orang lagi juga ada lopak kalau tak kira lopak pagar apa ke mana pun biasalah kita dengar tu luar tu keluar daripada penjara. Jadi orang yang melakukan dosa bayar kan azab adanya ni kena jaga tak bayar sekarang pun bahkan tutup apa-apa. Seolah-olahnya digambarkan neraka ni dalam itu ni kata macam pelakor dalam neraka mana kena tutup juga. Ini yang dia disifatkan neraka balasan bagi orang yang menghina, mencela, mengaibkan soalan. Dan disebut ayat akhir ini ialah neraka tersebut terdiri daripada pala-pala panjang yang melempar, yang mengikat, yang kukuh. Pintu-pintu neraka ditutup rapat terhadap mereka. Ia diperkuatkan dengan pasar-pasar besi. Pintu tersebut tidak akan dibuka, sehingga angin tidak dapat memasuki. Payah ke rapat neraka. Tak ada ruang langsung. Kalau kita nak benefit, tak ada pintu sekarang, habis. Itulah. Tak ada ruang sekarang. Angin pun. Biasanya rumah walaupun angin ada masuk sikit, ada lubang sikit. Angin kalau ada lubang sikit pun dia akan masuk. Dia akan masuk. Tapi neraka yang Allah Taala jadikan tempat azab bagi orang yang berperangai macam ini, tak ada keluar. Tak ada keluar. Tak keluar. Bila kena azab juga itu. Tahu juga. Kita minta berlindung. Minta berlindung. Jadi ayat ini dengan tegas menggambarkan tentang azab Allah Subhanahu wa Taala. Sesungguhnya dia akan dicampurkan ke dalam neraka, tempat yang mempunyai lubang yang sangat dalam, pintunya tidak dibuka dan menampakkan lagi penderitaan mereka. Ditutup dengan rapi supaya ahli neraka yang berusaha ingin keluar daripadanya itu terus kecewa dan kecewa. Dan bukan saja diikat pada tiang-tiang,
dipenuhi dengan api yang menyala, yang tidak ada harapan untuk memadamnya atau mengurangkan kepanasan yang dahsyat tersebut. Jadi orang yang kena azab Allah Ta'ala, dia sebenarnya nak lari daripada azab, tapi tak ada. Memang tak ada. Memang tak ada. Walaupun usbah macam mana pun, tak boleh. Biasanya orang yang panah, orang yang kena azab, pakai usbah nak keluar. Jadi mereka usbah juga nak keluar, tapi tak boleh. Tak boleh. Bila api dah usbah dia tu, akhirnya dia doa. Dia doa juga. Sebab tu ada apa? Dia doa juga. Minta juga dengan Allah Ta'ala. Jadi doa-doa ni dia ada akhirat ataupun setelah daripada kita mati baru nak doa sudah akhirat dah. Tapi kalau atas dunia ni, kalau kita banyak berdoa, Allah Ta'ala mendengar. Allah Ta'ala dengar setiap permohonan kita. Jadi kalau nak doa lagi, nak jauh daripada neraka pun minta lagi. Nak dilindungi daripada azab Allah, minta lagi. Jadi termasuklah dalam doa-doa kita minta Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Itu apa? Wa qina adzabannar, ya Allah peliharakanlah kami daripada azab neraka. Ini kadang-kadang kita ni nak doa payah. Nak doa ni payah. Payah. Wallahualam. Tapi harapan besar kita selain daripada kita doa lepas sembahyang, sebab ada juga orang tak setuju doa lama-lama gitu. Orang saya tak setuju, kan? Ini doa lama-lama, orang tak setuju. Tak pernah ada yang tak setuju, agak-agak. Soal-soal yang doa banyak soal-soal. Kalau kita biar banyak doa lama-lama gini, dia tak setuju. Patut soal-soal yang memanah juga. Masalah. Kok soal-soal wirid lama-lama sih. Subhanallah, saya tak setuju. Ada juga orang yang tak setuju. Agak-agak waktu demo semaya ni, demo balik, kalau misalnya kapal upong demo sambung pula umur tu demo wirid pula panjang-panjang. Agak-agak gitu lah. Agak-agak gitu. Tapi kalau jaga wiridnya, baru nak cacing darah kan? Lah, orang kecil pun bukan kata tu sangat. Bukan kata tu sangat, tapi saja. Tapi kita tersilap belum lagi ni oleh baru sangat. Yang penting buah nawasol ya, buah lama itu pada buah ramah. Oleh hal masing-masing itu pada sebagai contoh supaya duduk soleh-soleh pun buat di mana. Supaya segala amal-amal itu baik, Allah Ta'ala pelihara kita daripada azab Allah Ta'ala. Jadi bahayanya dosa orang yang melakukan perbuatan suka mencaci, memaki, mengaitkan orang dalam keadaan dia bertobat kepada Allah Ta'ala, balasannya ini utama. Na'udzubillah. Kita berdiri dengan Allah Ta'ala. Wallahu a'lam. Subhanallah wa bihamdihi. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin. Allahumma waffaqna fi ma'ruf. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillah.